Baik, hari ini kita nak masuk ke faktor keempat yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu kita kata faktor mangkin. Okey, kesan mangkin ke atas kadar tindak balas. Mangkin adalah sesuatu bahan unsur atau unsur biasanya atau sebatian yang mungkin bila kita masukkan ke dalam satu tindak balas, dia akan mencepatkan atau melambatkan sesuatu tindak balas. Contoh, kalau kita lihat kepada hidrogen peroksida, kita ada H2O2. Bila hidrogen peroksida, dia akan terurai sendiri dengan membebaskan air dan oksigen. Dan kalau kita seimbangkan, kita akan dapat persamaan ni. So oksigen akan dibebaskan. So di sini ada dua eksperimen. Eksperimen pertama, kedua. Eksperimen A tu kita campurkan hidrogen peroksida dengan mangkin yang dikenali sebagai manggan 4 oksida, dan untuk eksperimen B tidak ada mangkin, hanya hidrogen peroksida saja. So selepas beberapa ketika kita uji dengan kayu uji berbara. Sebab oksigen kalau dibebaskan, kita akan dapati bahawa kayu uji berbara akan menyala, dan didapati bahawa tabung uji yang mempunyai hidrogen peroksida bersama manggan 4 oksida akan menyala dulu berbanding dengan tabung uji B yang tidak ada manggan oksida. So manggan oksida tu telah memangkinkan tindak balas dan mencepatkan tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Baik, mengapa tindak balas boleh dicepatkan atau mengapa kadar tindak balas boleh menjadi meningkat apabila terdapat mangkin? So kita faham bahawa untuk kita kata tindak balas berlaku, pelanggaran berkesan perlu berlaku. Pelanggaran berkesan tu kita kata dia mesti pada orientasi yang betul. Okey, kita dah belajar mesti pada orientasi yang betul. Dan kedua ialah kita kata melebihi, pelanggaran tu mesti melebihi tenaga pengaktifan. So bila katakan tindak balas ini tanpa mangkin, apa yang berlaku adalah EA dia ataupun kita kata tenaga pengaktifan dia agak tinggi. Dan dengan kehadiran mangkin, apa yang berlaku adalah kita sediakan satu lintasan alternatif di mana mangkin tu telah merendahkan tenaga pengaktifan dia. So kita lihat kepada penerangan ni, apabila hidrogen peroksida berlanggar satu sama lain, molekul hidrogen peroksida akan terurai kepada oksigen dan air. So tidak semua pelanggaran antara molekul hidrogen peroksida menyebabkan penghasilan hasil dia. So molekul-molekul mesti berlanggar dengan jumlah tenaga minimum, iaitu tenaga pengaktifan, sebelum boleh terurai kepada oksigen dan air. So mungkin bertindak sebagai mengurangkan. Okey, dia kurangkan tahap yang begitu tinggi, sekarang diturunkan kepada tahap yang agak rendah. So tenaga pengaktifan bila dikurangkan, dia akan menyebabkan pelanggaran berkesan berlaku dengan lebih kerap, atau frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. So mungkin adalah bahan yang boleh mengubah kadar tindak balas tetapi tidak berubah secara kimia. So maksud dia, kalau kita masukkan manggan 4 oksida, selepas tindak balas dia masih kekal sebagai manggan oksida, tidak ada perubahan secara kimia, tapi mungkin sifat fizik dia berubah. Katakan kita masuk dalam bentuk ketulan, dia mungkin selepas tindak balas dia mungkin dalam bentuk sebuk. So kita lihat kepada kegunaan mangkin dalam industri, kita telah belajar beberapa eksperimen ataupun tindak balas yang digunakan dalam industri ya. Contohnya penghasilan amonia, proses Haber. So nitrogen campur hidrogen menghasilkan kita kata amonia. Amonia ni, tindak balas ni boleh dimangkinkan dengan sebuk besi. Sebuk besi akan mencepatkan tindak balas kimia. Dan satu lagi adalah tindak balas menghasilkan asid sulfurik, iaitu proses Sento. So dalam tindak balas sulfur dioksida campur dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur trioksida, kita boleh masukkan sebuk vanadium pentaoksida sebagai mangkin untuk mencepatkan
tindak balas kimia. Dan satu lagi yang biasa digunakan adalah nikel, di mana proses penghidrogenan minyak kepada margarin. Okey, ini kita panggil sebagai penghidrogenan. Mangkin yang digunakan adalah nikel. Dan dalam proses Oxford kita gunakan platinum sebagai mangkin untuk menghasilkan asid nitrik. Baik, kalau kita perhatikan tindak balas eksperimen ini, okey, di mana kita masih eksperimen yang sama, penguraian hidrogen peroksida. Sekarang eksperimen pertama kita hanya guna 0.2 mol manggan 4 oksida, dan eksperimen diulang dengan 0.4 gram manggan oksida untuk eksperimen yang kedua. Yang lain adalah sama, masih guna 50 cm3 hidrogen peroksida. Keadaan-keadaan lain kita tidak ubah. So apabila kita lihat kepada kesan dia pada 0.2 dengan 0.4, apa yang berlaku adalah isi padu oksigen yang terbebas untuk 0.2 perlu 4 minit untuk eksperimen habis. Untuk 0.4 kita dapati bahawa pada masa 3 minit eksperimen telah menghasilkan isi padu maksimum. So bila kita kata jisim bertambah, jisim makin bertambah, eksperimen akan bertambah. So sama juga kalau kita lukis graf dia, untuk eksperimen yang warna biru kita guna 0.2, masa untuk tamat agak panjang iaitu 4 minit. Dan kalau kita guna 0.4 gram manggan 4 oksida, apa yang berlaku adalah eksperimen akan habis pada masa yang lebih singkat iaitu 3 minit. Baik, kita lihat kepada latihan. Contoh, ya, kita faham konsep ni dulu. So yang ini untuk menunjukkan bahawa dengan tanpa mangkin tenaga pengaktifan begitu tinggi, dengan mangkin tenaga pengaktifan dikecilkan. Dia menyediakan satu lintasan alternatif. Okey, ini juga satu lagi bentuk graf tenaga, aras tenaga. So tanpa mangkin tinggi ini EA dia, dan lepas masuk mangkin tenaga pengaktifan dikurangkan. So kita lihat kepada contoh 19 ini, dia bandingkan hidrogen peroksida, penguraian hidrogen peroksida. Eksperimen 1 dengan manggan 4 oksida sebagai mangkin, eksperimen 2 tanpa mangkin. So dengan mangkin kita dapati pada 150 saat, okay, kita hasilkan lebih kurang 34 cm3. Pada masa yang sama tanpa mangkin hanya dapat hasilkan 23 cm3 sahaja. So dengan merujuk kepada teori pelanggaran, terangkan mengapa kadar penguraian larutan hidrogen peroksida dalam eksperimen 1 lebih tinggi. So untuk terangkan kesan mangkin terhadap kadar tindak balas, kita guna ayat berikut. Manggan 4 oksida menyediakan satu lintasan alternatif. Okey, perkataan lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okey, itu penting. So ayat pertama adalah dengan kehadiran mangkin iaitu manggan 4 oksida yang menghasilkan lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So lebih banyak molekul hidrogen peroksida mampu mencapai tenaga pengaktifan yang baru yang lebih rendah, iaitu mereka boleh mencapai atau melebihi tenaga pengaktifan yang lebih rendah ni. So kita kata frekuensi pelanggaran berkesan meningkat, kadar penguraian larutan hidrogen peroksida ataupun kadar tindak balas juga meningkat. So kita ada 4 ayat. Ayat pertama adalah tentang kehadiran mangkin menyediakan lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So ayat kedua, lebih banyak molekul hidrogen peroksida yang mampu mencapai atau melebihi tenaga pengaktifan yang baru yang lebih rendah. Maka yang ketiga, frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Dan yang terakhir, kadar penguraian larutan hidrogen peroksida juga lebih tinggi atau kadar tindak balas lebih tinggi.
So kita belajar sampai takat ini untuk faktor mungkin.